Assalamualaikum dan selamat petang. Hai sahabat online semua, terima kasih dah join live saya petang ni. So petang ni saya hanya nak tunjuk tapak gajah. Dia punya korek tapak gajah tu dalam 3 kaki ataupun 4 kaki. Kemudian letak piling lah. Piling ni guna dia untuk bagi kita tapak gajah tu bagi lagi kuat lah. So dekat sini ada 12 tapak gajah yang besar dan yang kecil ada 4. Masalah ni je. Hah? Biasa. Hai, selamat petang. Boleh komen tak siapa tu yang join live saya petang ni. So sekarang petang ni saya ada dekat tempat kerja lagi. Baru habis kerja, baru lepas korek tanah untuk tapak gajah. So tapak gajah dekat sini dia ada 12. Yang besar, yang ukuran 1 meter. Kemudian yang kecil ada 4 untuk support bilik air. So dekat sini ada 1, 2, 3. Tapi korek satu kali sebab dia susah nak korek. Sebab lubang tu kecil dalam 2 kaki setengah. Hai Kak Rin, selamat petang Kak Rin. Terima kasih dah join live saya petang ni Kak Rin. So ini adalah dia punya tapak Kak Rin. Saya nak tunjuk tanah aja petang ni. Tak ada apa pun nak tunjuk. Halo. Hai Kak Dilazira, selamat petang. Terima kasih dah join live saya petang ni. Pernah tak habis lagi ni, saya nak tunjuk tanah je. Baru je lepas korek tanah. Kemudian siap-siap nak balik. Tapi sebelum balik saya nak kongsi lah live saya petang ni. Tapak untuk apa tu? Tapak untuk rumah Kak Rin. So tapak ni dia besar. Dia punya saiz 1100 mm. Sebab dia untuk 2 tingkat. So kena bagi besar lah. So dekat sini ada 12 tapak gajah. Dekat depan 3. Sana depan sekali 3. 1, 2, 3. Kemudian ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai 1, 2, 3 je saya tahu. Kemudian dekat sini pun ada 1, 2, 3. So total 3 darab 4 ada 12. Tapak yang besar. Saiz 1100 mm. Dia ada 12. Dengan dia punya piling. Setiap lubang tu ada 5 batang piling. Ataupun tiang lah. Tiang yang selalu guna untuk pagar dawai tu. So kemudian yang dekat sini, yang panjang ni, kegunaan dia hanyalah untuk tapak gajah yang kecil untuk support tandas. So tarik panjang sebab susah nak korek kalau kecil-kecil. Dalam dia pun dalam 2 kaki ada 4, ada 1, kemudian 2, 3 dan 4. Korek pakai JCB. Kalau korek dengan kalau korek pakai tenaga manusia memang sehari tak boleh siap lah ni. Tapi kalau pakai korek korek pakai JCB, 1 hari dah boleh siap dengan letak piling lagi. So piling ni dia untuk support lah, untuk support dia punya tanah biar dia keras macam paku lah, bagi dia keras sikit. Dia tak lembek, tak jatuh, dia tak turun ke bawah lah. Letih lagi, nak bercakap lagi. So petang ni tengah buat apa tu? Kak Rin dengan siapa? Kak Dilazira, Kosnona idola. Saya pun live sekejap saja sebab saya pun dah nak balik. Saja nak share. Petang ni dah korek tanah. Kemudian mungkin besok start boleh buat turun dia punya tapak gajah lah. Tapak gajah saiz dia 1000 mm persegi. Dengan dia punya tinggi mungkin dalam 1,5 kaki tapak gajah tu.
So kemudian besi itu pun guna besi yang Y12, Y12 dengan sirim. So besi sirim ni Y12 dia besar, dan nak potong pun hari tu, first hari first tu, 2 hari bulan hari tu saya nak potong pun terkial-kial. Sampai saya melompat dekat atas gunting tu pun susah nak potong. Sebab dia besi Y12 sirim ni dia dah kuat tau. Tu yang payah. Penat ke tu minum dulu. Banyak minum air dah ni. Sebab panas kan, hari ni panas. So memang banyak biasa air. So tips dia kalau nak korek tanah ataupun nak kuat, kena korek sampai keluar air lah macam ni. So kalau dah keluar air, sebab tanah yang ori tu dia lembek tau. Kalau dekat bawah dia lembek, kemudian dia akan keluar air macam ni lah. Kalau yang atas-atas ni, dia tanah sampah, dia tanah timbus. So kalau tanah timbus, risau tak kuat, seeloknya korek sampai 3-4 kaki lah ke dalam, sampai ada air macam ni. So dekat ni dah letak piling, dah korek sampai dalam 3-4 kaki, kemudian letak piling. Piling ni kalau tak tahu, piling ni dia apa, pagar lah, macam ni, tiang pagar. So tiang pagar macam ni, yang ni tiang pagar sebenarnya, tapi dah tutup. Tapi ada lagi belen dia punya atas tu. Macam tu. Boleh nampak tak? Ujung tu. Selalunya tiang yang macam ni selalunya guna untuk pagar lah, tapi boleh juga untuk kita fungsikan sebagai piling ataupun paku pasak bumi, agar dia punya tanah tu keras dan kuat, dia tak goyang-goyang lah meskipun tanah tu lembek. So selalunya kalau kontraktor besar ataupun rumah-rumah besar macam kondominium, dia punya piling tu lagi besar lah. Sebab yang ni pun kecil, saiz rumah ni dalam 20-40, dia kecil. Piling ni kita guna yang tiang, untuk tiang pagar selalunya tu, yang ni tinggi dia dalam 6,5 kaki je. 6,5 kaki. Yang ni kalau macam ni Rin, kita kita panggil buat rumah baru lah. So sebenarnya ni sambung rumah, sebab yang ni rumah lama dia semedi. So semedi ni dia bersambung lah dengan rumah sebelah dia. Tapi yang ni satu keluarga tau. Yang ni adik dia, kemudian yang sebelah sana tu kakak. Dia bentuk semedi. Semedi ni satu rumah dia jadikan dua. Yang tu dikatakan semedi lah. Semedi. Kemudian dekat sini tanah ni sebelum ni tanah dia lot ni untuk lot parking. Kemudian dia buka parking, dia buka semua lantai, atap semua dia buka, sebab dia nak bangun lagi satu rumah lah. So rumah ni 2 tingkat dengan 4 bilik dekat bawah. So dekat sini sampai sana, sampai dekat sini untuk dapur. Kemudian dekat sebelah sana ada tangga. Dapur ni cukup luas lah, 21 kaki. 21 kaki dengan saiz panjang ke belakang dia 14 kaki. Kemudian dekat sini ada 2 tandas, 2 bilik air. Kemudian dekat depan tu bilik tidur. Kemudian dekat sebelah sana adalah ruang tamu. Kemudian dekat sini, naik tangga pergi atas. Kemudian dekat atas ada 3 bilik. 3 bilik, kemudian dekat sini pun atas bawah dia ada bilik air. So total rumah ni ada 4 bilik air, ada 4 bilik tidur. Satu dapur lah. Dapur tak payah banyak sangat. Janji luas. So memang luas. Dapur ni 21 kaki ke samping 21 kaki, kemudian ke belakang 14 kaki. So memang cukup luas lah. Kalau nak bersilat pun boleh dekat sini, ya. Kalau tengah frust kan, dah masak-masak, letih lepas kerja kan, lepas tu nak masak, dah letih, malah nak basuh, boleh baling macam tu je, tak payah basuh. So nanti kalau dah nak masak lagi, esok ke lusa nak masak lagi, baru boleh cari kuali yang dah kena buang tu.
Boleh ke macam tu? So mungkin itu saja yang saya nak share petang ni. Sebab saya pun nak balik, nak kena masak lagi. Harap-harap saya lepas masak tak buang kuali lah. Sebab payah nak cari kuali tempe kipi macam ni sekarang kan. Hai Kak Nura, selamat petang. Waalaikumsalam Abang Bob. Saya live petang ni sekejap je Abang Bob. Sebab saya pun nak pergi JNT. Tapi saya nak share ni je lah, tapak gajah. Tapak gajah, tapak ada tapi gajah tak ada. Payah nak cari gajah. So saya recap balik. Ni adalah saiz tapak gajah, tapi ni dah terlebih besar. Sebab yang JCB yang korek tu dah terlebih besar. Saiz sebenar dia adalah 1100 mm sepatutnya lah. Sebab saiz dia punya tapak gajah besi tu hanya hanya 1000 mm sahaja. Pelan-pelan, laju sangat tak sempat ni. Apa tu? Saya dah siap masak ni. Untunglah dah siap masak. Saya belum apa-apa lagi. Belum mandi, belum apa semua. Belum balik rumah lagi. Belum cuci baju. Nak cuci baju, nak cuci berah lagi apa semua nanti kan. Tapi tak apa. Inilah cobaan. Boleh ke macam tu? So dalam 3 kaki, 4 kaki macam tu. Dengan dia punya yang 12 tapak besar. Kemudian yang 4 dalam 2 kaki setengah saiz dia, dalam 2 kaki 4 ni lah. So ini adalah yang besar untuk tapak kaki, untuk tapak gajah yang besar. Saiz lebar dia 1000 mm persegi. Kemudian yang ni nanti akan double. Nanti akan double macam ni. Atas bawah dia menghadap ke atas. Kemudian yang atas tu akan menghadap ke bawah lah. Ni dia punya ni. So nanti dalam 1 kaki setengah lah macam ni. 1 kaki setengah dia punya tapak gajah tu. Dengan lebar 1 meter. Memang cukup lebar lah. Dan yang kecil ada dekat sana. Dia saiz dia saiz dia 2 kaki setengah. 2 kaki. Tapi yang tu tak double sebab dekat sangat. Dekat sana. Tapi dah support dah support dengan beam ataupun yang panjang tu kan. So tepi-tepi ni nanti kita akan korek lagi tau. Kita akan korek lagi sedalam 16 inci. 1 kaki 1 kaki berapa? 4 inci 1 kaki 4 inci lah. 16 inci. So meskipun yang untuk tandas tu kecil, dia punya tapak gajah, tapi kita dah support dengan saiz beam yang besar 16 inci dengan lebar dia 5 inci. Bahagian luar ni lebar 5 inci, kemudian panjang ke bawah tinggi dia 16 inci. Dan tengah pula saiz dia pun tinggi dia 16 inci tapi lebar dia kecil sikit 4 inci. Itu memang dari bawah tanah ke? Ya betul, di Lazira. Sebab kalau dah korek sampai keluar air itu dah kira tanah original lah. Sebab kalau tanah timbus dia akan keluar macam-macam tau. Ada tile, ada batu bata semua macam ni, ada sampah, ada plastik apa semua. So kalau nak buat rumah baru, kalau rumah tanah tu sebelum ni tanah timbus, seeloknya korek tanah tu dalam sikit lah. Sekurang-kurangnya sampai jumpa air macam ni lah. 3 kaki 4 kaki dah jumpa air kalau tanah timbus tu tak dalam sangat. So macam ni dalam 3 kaki ya, dalam 3 kaki setengah macam ni dah jumpa air. So yang ni pun dah ori, kira tanah ori lah, tanah yang betul-betul ori, bukan tanah timbus. Macam ni, semua dia keluar air tau kalau dia dah sampai dekat tanah ori. Dan kita orang pun letak piling, saya dah sebut tadi, letak piling ataupun tiang pagar yang dawai tu dalam 6 kaki setengah. So yang tu pun untuk support dia punya kekuatan tau, untuk support biar tanah tu tak gegar-gegar.
Kalau nak minum kena tapis lah Abang Bob. Kena tapis. Boleh ke? Kena tapis dulu barulah boleh minum. Bagi awak minum dulu. Saya dah minum, ada air 1 kotak, takkan nak minum air itu. Kalau tak ada air mineral ni bolehlah minum ni. Tak ada apa? Kalau tak ada nak minum, air mineral ni habis. Kalau dalam keadaan emergency ke tengah gawat darurat, bolehlah minum air itu. Tapi kalau dah ada air ni, buat apa nak minum yang itu? Betul tak? Boleh ke boleh? Ni dah ada air 1 kotak dah ni. Takkan nak minum air itu, kan? Betul ke tak? So ini dia punya plan lah. Ni lantai bawah. Lantai bawah ni so macam ni, ada bilik. Kemudian ada tandas 1 2. Kemudian dekat sini ada dapur. Kemudian dekat sini ruang tamu lah. Lepas tu intern dia dari depan masuk sini. Kemudian kalau nak naik atas ada tangga dekat sini lah. Macam ni. Kemudian dah sampai atas, sampai macam ni. Dekat sini atas ada 1 2 3 bilik. Kemudian ada 2 tandas lah. So dekat sini ada ruang sikit. Boleh buat boleh membawang dekat sini. Membawang ke nak menghalia ke, nak mengserai ke pun boleh juga dekat sini. Bagi orang yang tanya tu minum dulu KKK. Bilik untuk live ada tak? InsyaAllah ada be. InsyaAllah ada. Tapi kalau selagi bilik tu belum siap, boleh live dekat bawah ni lah. Dekat bawah pokok. Boleh sambil makan durian. Durian pula. Apa? Boleh sambil makan mata kucing. Boleh ke macam tu? So mungkin saya akan end live. Sebab saya pun dah nak balik. Nak siap-siap balik. Nak tukar baju dulu. Rambut pun dah serabai. Dah bau kusam. Boleh ke macam tu? So insyaAllah esok petang lagi baru nampak ya Robby Tanjar kita. Muka saya menakutkan sangat ke? Tak minat durian, minat duri je. Boleh. Duri pun ada. So sekarang dah jam 5:11 minit. Saya nak balik dulu sebab nak masak apa semua. Boleh ke? Esok petang kita jumpa lagi, boleh tak? Teman saya live lagi. Sebab itu saja saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk tanah je. Saya pun dah cakap dengan Kak Nurah. Hari ni saya nak tunjuk tanah sahaja. Tak nak tunjuk apa-apa. Tak nak bagi poin apa-apa pun. Sebab saya ada hal teknikal. Saya nak pergi dekat JNT nanti. Nak post barang. Alhamdulillah ada ni. Ada rezeki. Slowly but sure. Tak minat durian tapi minat duri. Abang Bob okey tak? Bila nak bagi oksigen? Abang Bob dah lama tak bagi oksigen ni. Pengsan awal selalu hari ni. 2-3 hari ni. Hantar apa tu man? Hantar SIM card be. Hantar SIM card Tone Wow. Ada orang Vietnam, dia beli 1. Tapi SIM card tu belum sampai, dia dah order lagi 2. Alhamdulillah rezeki. Meskipun barang tu belum sampai, dia belum sempat guna, tapi dia dah order lagi 2. 2 hari lepas saya dah hantar. Mungkin hari ni dia boleh sampai lah dia punya barang tu. So mungkin itu saja. Saya boleh buat live petang ni. InsyaAllah setiap petang ataupun esok petang kita boleh sembang lagi lah. InsyaAllah kalau ada masa saya boleh share saya punya poin. Saya ada poin tapi sebab sekarang ada masalah teknikal, saya tak boleh sharing hari ni. Saya nak betul. Saya nak share saya nak oksigen. Saya nak sedut banyak-banyak. Boleh ke baik? Saya ucapkan terima kasih yang dah join live saya petang ni. Terima kasih yang dah komen. Terima kasih yang dah luangkan masa anda untuk teman saya petang ni. Terima kasih.
semua saya ucapkan. InsyaAllah esok petang kita boleh jumpa lagi. Kita sembang-sembang, kita boleh sharing insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih. Selamat petang. Saya dah penat sangat nih, nak bercakap pun dah tak larat. InsyaAllah petang malam ni Abai Bob. InsyaAllah lah kalau tak tenggelam. Saya ucapkan terima kasih dan selamat petang. Assalamualaikum.